tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, ini satu keputusan mahkamah yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin sebagai seorang ahli politik yang pernah menjadi Perdana Menteri. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, melibatkan nama bekas Menteri Keuangan yang dulu yaitu Lim Guan Eng. Ini adalah satu isu yang mengaitkan kedua-dua pemimpin ini, Muhyiddin Yassin dan Lim Guan Eng. Berkaitan dengan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Rupanya ini pendedahan terbaru daripada peguam Lim Guan Eng. Adakah dengan ini Muhyiddin bakal kalah ataupun terpelanting? Kita nantikan. Pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari dibatalkan masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, menurut peguam Lim Guan Eng. Mahkamah Tinggi di sini hari ini, bertarik 15 Julai, diberitahu bahawa isu pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari berlaku ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Peguam Guok Ngek Siong yang mewakili bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata surat yang dikeluarkan dan ditandatangani pengerusi yayasan itu, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, pada 5 Februari 2021 menunjukkan gambaran yang jelas. Berhubung perkara berkenaan. Ngek Siong berkata demikian melalui pernyataan pembukaan dalam kes saman Guan Eng terhadap Muhyiddin yang didakwa mengeluarkan 3 kenyataan fitnah membabitkan isu pembatalan pengecualian cukai ke atas yayasan berkenaan pada 9, 11 dan 12 Mac tahun lalu melalui laman Facebook milik ahli Parlimen Pago itu. Menurut peguam itu, perkataan yang digunakan Syed Mokhtar dalam surat berkenaan adalah sangat jelas, yaitu baru-baru ini yang hanya boleh bermaksud ia berdasarkan pada tarikh 5 Februari 2021. Ia hanya boleh bermakna bahawa pembatalan itu sememangnya berlaku ketika defendant yaitu Muhyiddin menjadi PM. Surat daripada Tan Sri Syed Mokhtar itu tidak menyatakan plaintiff Guan Eng atau kerajaan PH yang jatuh pada akhir Februari 2020 disebabkan langkah Sheraton yang mana defendant memainkan peranan penting bersama beberapa MP lain meliputi Datuk Seri Muhammad Azmin dan Datuk Zuraida Kamarudin sebagai orang yang bertanggungjawab dengan pembatalan terbabit. Walau apapun dokumen akan dikemukakan di mahkamah, juga akan menunjukkan tidak ada satu pun bukti atau dokumen boleh membuktikan bahawa plaintiff yang menyebabkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari dibatalkan, katanya. Malah Ngek Siong berkata PM Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan pada sidang Parlimen 21 Mac 2023 yang didakwa membongkar dan mendedahkan kenyataan fitnah defendant. Beliau berkata Anwar memaklumkan bahawa anak guamnya tidak pernah membatalkan status pengecualian cukai yang diberikan Yayasan Al-Bukhari. Saudara-saudara, Guan Eng mendakwa kenyataan fitnah itu juga bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dan kuasanya dengan memberi kuasa atau mengarahkan LHDN untuk mengenakan cukai dan penalti ke atas yayasan kebajikan berkenaan apabila ia tidak patut dikenakan cukai. Tuan-tuan dan puan, ini persoalannya adalah adakah ini satu kekalahan kepada Muhyiddin Yassin di mahkamah ataupun mungkin ini akan menyebabkan Muhyiddin Yassin berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang.
Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Sekian saja. Sudah pasti banyak persoalan yang boleh dilakukan di sini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan di mana salah satu aktivis bersatu ataupun pemimpin bersatu, saya boleh katakan sebagai bos bersatu, kerana pengaruh Che Gubat sangat kuat di Bersatu, di Parti Bersatu. Akhirnya beliau direman kerana mendakwa rasuah yang melibatkan pegawai TLDM. Namun persoalan yang timbul selepas beliau direman, adakah beliau akan terus ditangkap masuk penjara kalau benar kesalahan yang dilakukan Che Gubat itu adalah sangat serius? Ini satu kenyataan terkini daripada Ketua Polis Kuala Lumpur. Melalui perkongsian daripada My Metro, dedah dokumen sulit kerajaan, kesalahan serius. Penahanan reman ahli jawatan kuasa penerangan Bersatu, Badrul Hisham Shaharin, adalah proses biasa dilakukan berdasarkan keperluan siasatan. Ketua Polis KL, Datuk Rusdi Muhammad Isah berkata, kesalahan disyaki dilakukan Badrul Hisham atau lebih dikenali sebagai Che Gubat adalah perkara serius di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972. Ini proses biasa, tahan reman. Ada laporan, jadi kesalahan itu kita akan siasat. Kesalahan itu benarkan kita membuat tangkapan dan ada keperluan kita akan tangkap bergantung kepada siasatan. Berdasarkan Seksyen 8 Akta Rahsia Kerajaan, kesalahan sangat berat membabitkan dokumen kerajaan. Walaupun cuma salinan, kita nak tengok siapa yang ada dokumen hak milik kerajaan itu, sebab dia, Che Gubat, tidak bekerja di situ, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Daerah Dang Wangi di IPD Dang Wangi. Media melaporkan Che Gubat ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya, dipercayai berhubung pendedahannya mengenai isu rasuah membabitkan pegawai tertinggi TLDM. Susulan itu, Che Gubat direman 2 hari di Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi membantu siasatan polis. Terdahulu, Harian Metro melaporkan Che Gubat ditahan polis. Dipercayai berhubung dakwaannya mengenai isu rasuah membabitkan pegawai tertinggi TLDM. Artikel disiarkan pada 29 Julai 2024. Nah, menjadi persoalan kalau benar dedah dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius menurut Ketua Polis, sudah pasti kita menantikan apa yang berlaku seterusnya kepada Che Gubat. Adakah beliau berisiko untuk terus ditangkap? Apa komen Anda berkaitan dengan isu panas ini?